Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah wajib mempercayai perkara gaib. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya ianya bermanfaat kepada orang lain juga. Saya doakan semoga sahabat sekalian mendapat keampunan serta rahmat dan hidayat daripada Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semua sahabat mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat serta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Tajuk pada hari ini ialah wajib mempercayai perkara gaib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Sesiapa yang tidak mempercayai perkara gaib, maka imannya terbatal walaupun orang itu orang yang alim. Mempercayai hal gaib adalah wajib kerana wujudnya agama Islam berlandaskan perkara gaib seperti wahyu dan mi'raj. Bayangkan jika kita duduk di zaman Nabi Muhammad SAW, adakah kita akan menjadi pengikut Rasulullah atau penentang Rasulullah? Rasulullah selalu menceritakan hal gaib dalam pengalaman kerohaniannya. Baginda seperti Rasulullah pergi ke syurga dan melawat neraka serta melihat siksaan kubur dan mahsyar. Maka hal gaib inilah yang menjadi panutan ilmu tasawuf atau ilmu hakikat marifat atau sufi atau ilmu ihsan. Tasawuf adalah ilmu kerohanian semua para nabi dan diikuti oleh para wali Allah. Apabila sang para wali menceritakan hal gaib pada zaman sekarang, maka semua menentangnya dan tidak percaya. Padahal percakapan para wali itu benar. Itu menandakan kita ini percaya berasaskan keturunan dan bukan kepercayaan yang tulus. Jika seseorang itu ingin meyakini hal gaib, maka hendaklah orang itu melaluinya sendiri dengan pengalaman dalam beramal. Hendaklah membina kepercayaan itu sendiri dengan melalui jalan kerohanian seperti tasawuf, hakikat, ma'rifat. Hendak mengenal Allah, perlulah menjalani jalan kerohanian dengan melalui banyak hal yang gaib, barulah dia tahu sendiri tentang rahsia Allah. Jalan sufi adalah jalan kerohanian para wali, nabi dan rasul. Zaman sekarang masih ramai orang yang tidak mempercayai hal gaib walaupun luarannya nampak alim. Ini kerana mereka hanya mempunyai ilmu tetapi bukan untuk beramal. Mereka ada ilmu hanya untuk berbahas. Hal ini adalah salah dari sisi agama Islam. Sepertilah ahli kitab pada zaman Nabi dahulu yang menentang Nabi kerana tidak mempercayai perkara gaib. Ahli kitab orang yang alim tetapi busuk hatinya kerana tidak beramal. Mereka tidak percaya kerana mereka mempunyai ilmu yang banyak dan para Nabi kebanyakannya orang yang ummiyin. Begitulah pada zaman sekarang. Perangai ahli kitab zaman dahulu masih lagi wujud sehingga sekarang, iaitu segelintir orang alim yang menentang para wali Allah kerana tidak mempercayai hal gaib. Ini kerana mereka orang alim tetapi tidak pernah jumpa hal gaib, sedangkan ahli sufi yang tidak berapa alim asyik jumpa perkara-perkara gaib. Kebanyakan sekarang ini ramai orang mencari ilmu untuk berbahas dan bukannya untuk mengenal Allah. Akhirnya mereka terhijab dengan ilmunya mereka sendiri. Orang yang sedikit ilmunya tetapi beramal lebih baik daripada orang yang alim tetapi tidak beramal. Setiap ilmu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Adakah kita beramal atau tidak? Hadis, ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Semoga bermanfaat semua. Wassalam.